tunjuk awan tu. Sebenarnya nak tunjuk awan cantik. Tu tea lady yang comel. Usaha janganlah mengalah, yakini meski tanpa bunda. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan. Ayo bersama jiwai auramu. Buklet. Oh, okey. Dia tak nampak. Belum lagi. Oh ya. Jitukan usaha, pulangkan kemauan. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Hai. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita sekali lagi bersama-sama dengan JM. Semangat pagi. Semangat pagi. Okey. Hai Anim. Okey, lagi siapa? Apa tu? Semangat ya, semangat pagi. Buat pagi benda dekat pukul 12 dah. Okey, semangat pagi. Betul ke 11.30 kan ni? Ya, kan dekat pukul 12. Okey, waalaikumsalam kepada yang bagi salam. So alhamdulillah, JM baru habis meeting bersama dengan tim production music. Music ke tu music. Okey, kita sedang berbincang tadi. Kita punya projek untuk Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Semuanya dah siap. Kita tinggal insya-Allah awal bulan ni kita akan distribute kepada anda semua. Masya Allah, tak sabarnya. JM teringat lagi masa tu penyanyi Dakmi ni, dia cari JM. JM tak cari dia cari JM. Okey, Dakmi Dakmi cuba hasrat dia lah untuk bekerjasama dengan Aura Rezeki. Masa tu dia dia bagi proposal tu pada 1 Muharram. Allah Akbar. Dia kata, okey, sempena tahun baru ni JM, dia kata saya ada benda nak propose dengan JM lah untuk projek Maulidur Rasul. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan JM difahamkan tadi kami habis meeting. Dia kata pihak production, ada beberapa pihak production pun dengan tak ada bayaran lagi, dengan tak ada bayar apa-apa, mereka keluarkan lagu baru, 10 lagu baru khususnya untuk Maulidur Rasul ini. Ya Allah. So antaranya lagu-lagu yang ataupun zikir-zikir yang JM dah kongsikan kepada anda sebelum ni, itu antaranya lah zikir-zikirnya. Kita ada lagi 9 lagu lagi yang akan dimuatkan
dalam Maulidur Rasul box itu nanti. Allahu Akbar. So alhamdulillah anda semua dapatkan benda ni datang hanya sekali sahaja. Hanya bulan Maulidur Rasul saja. Lepas tu habis kita punya 5,000 unit ni habislah, kita takkan keluarkan lagi. Ini cantik sebagai So itulah, dan JM jugalah berharap Maulidur Rasul box ini juga dapat kita menghadiahkan, kita hadiahkan kepada orang-orang tersayang kita, kepada guru-guru kita especially kan. Hadiahkanlah Maulidur Rasul box ini kepada mereka. Tanda apa? Tanda kasihnya, tanda rindunya kita kepada guru kita, tanda kasihnya, tanda rindunya kita kepada orang-orang yang kita sayang, insya-Allah. Jadi kasih dan rindu, Aura Rezeki itulah diberi nama untuk Maulidur Rasul box kita. Waalaikumsalam yang bagi salam. JM tak sempat lagi nak tengok. Nanti ada pula yang merajuk, JM tak tegur. Okey. PA tak ada. Siapa yang boleh jadi PA JM? Tolong baca PA JM. Okey. Alright, kita ada Farisha Faris, kita ada Yati Spa, kita ada Maslina, kita ada Siti Syara, kita ada Zuraini, kita ada Maswida, Sabaria Bia, Kak Com, kita ada Kak Com. Okey, kita ada Khalija, kita ada Rahmat Dorliza, kita ada siapa lagi? Kita ada ramai hari ni. Okey, alhamdulillah. Okey, dekat TikTok pun JM ada Anim. Okey, hai Anim. Alright, waalaikumsalam. Kak Ijan daripada Sabah bah. Kak Ijan sihat ya, Kak Ijan? Okey, so itulah JM baru habis meeting, baru habis meeting tadi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Moga apa yang JM buat ni, Allah suka, Allah sayang, kan? Moga apa yang JM buat ni, itulah kita apa yang kita buat ni untuk mendapat mendapat izin dia, mendapat redha dia jugalah kan. Alhamdulillah. Jadi, okey, pre-order dibuka untuk Maulidur Rasul box. Okey, yang JM fahamkan sekarang ni dah ada yang booking 1000 kotak pun ada. Ada yang booking untuk 10 kotak. 10 kotak. Okey, yang mana yang booking untuk yang booking dan juga bayaran 10 kotak, kita akan bagi satu kita akan bagi satu tiket cabutan bertuah. Dan yang bestnya, tiket cabutan bertuah tu hadiah tu JM terbangkan daripada Madinah ke Malaysia, iaitu sejadah Raudah. Sejadah Raudah, ya Allah. Okey, so alhamdulillah. Tak tahu nak cakap apa. Sejadah Raudah ni yang mana tak tahulah sangat yalah, kita rindu kita kita tahu kan kasih dan rindu kita kepada apalah kan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Mak Oyin buat live. Ya Allah, siapa ni? Zuria. Itulah otak dia kat rumah. Okey, so itulah kan, itu adalah projek JM yang terbaru lah. Dan kita juga ada garam yang terbaru yang ada di dalam Maulidur Rasul box, yang mana garam itu JM adunkan okey, JM. Waalaikumsalam Alina. Oh, Alina daripada Bangi. Samalah, JM pun Bangi juga. Nanti kita boleh jumpa tau datang kat pejabat. Okey, garam kasih dan rindu. Okey, JM adunkan dengan pati aroma bunga poni. Bunga poni seperti yang kita tahu, bunga poni adalah bunga yang salah satu bunga yang tercantik di dunia, dan juga yang harum, yang harum di dunia. So jadi bunga poni ini juga dia disebarkan ataupun ditanam ketika itu. Okey, bunga poni ini juga ketika itu ditanam dan ditanam dan dibiakkan bermula daripada istana di negara China.
Maksudnya bunga poni ini ditanam di dalam istana. Di dalam istana. Dan bunga poni ini juga terkenal sebagai melambangkan kehormatan dan juga kekayaan dan juga keutuhan. Kenapa keutuhan? Sebab bunga poni ini dia kuat. Dia hidup dia boleh sampai 100 tahun dia boleh hidup pokok bunga poni ni. Dan bunga poni ni dia tanam dia waktu sekarang bulan Ogos dan bulan 9. Masya Allah. So, jadi tak tahu nak cakap apa. Kebetulan ke? Tak ada kebetulan dalam hidup kita. Semua Allah dah rancangkan. Semua Allah dah rancangkan, semua Allah dah susunkan. Kita menerimalah. Kita terimalah apa perjalanan, apa proses yang Allah nak bagi untuk kita, insya-Allah. Jadi bunga poni ni mengikut kajian di negara Jepun, Jepun telah buat kajian ke atas pokok bunga poni ni, yang mana pokok bunga poni ni dia boleh memberi dia boleh melegakan rasa sakit tu. Jika kita sakit, dia boleh melegakan sakit tu. Dan dia juga bagus untuk kulit. Dia juga bagus untuk kulit kita. Dan satu lagi sebab dia orang buat kajian tentang kebaikan ataupun manfaatnya bunga poni ni. Dan juga bunga poni ni dia sangat menenangkan. Sangat memberi kesegaran dan juga menenangkan kita, Masya Allah kan. Waalaikumsalam. Hai Suhaini. Cerita kita cerita Maharaja Cina. Betul-betul kan. Selalu ada itulah. So sebab dia adalah melambangkan kehormatan dan juga kekayaan. Itu dia punya maksud maksud dan bunga poni tu. Jadi bunga itu jugalah yang JM letakkan di dalam garam mandian untuk kasih dan rindu untuk edisi Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Okey, hari ni JM nak cerita pasal cabaran bisnes. Sebelum JM nak cerita pasal cabaran bisnes, elok pula laki aku menghadap aku ni. Dia tengok kau. Elok pula laki aku menghadap aku ni. Kau nampak tu? Macam mana tu? Macam mana tu nak buat live tu? Macam mana nak buat live tu? Macam mana nak buat live? Aduh, hai. Okay. So, sebelum tu JM nak apa sebelum tu waalaikumsalam. Siapa ni? Nora Shikin. Okey, sebelum tu JM nak kenalkan ataupun JM nak minta you mungkin belum lagi share kan? Tolong share kan live video JM ni. Dan dekat TikTok pun samalah, tolonglah bagi FYP kan. Alah, aku ni orang tua baru nak cuba-cuba TikTok ni kan. FYP tu dia macam ni lah, dia keluar lah dekat kita punya maksudnya orang boleh tengok lah. Bila buka TikTok je dia lalu. Buka TikTok je dia lalu kan. So macam tu lah. Tak boleh nak aduh, itulah Sahani. Nak macam mana kan? Macam mana tu? Macam mana? Okay. Waalaikumsalam. Adila. Alright. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, so sebelum JM nak teruskan, nak sembang-sembang tentang kita punya cabaran bisnes. Apa cabaran? Apakah cabaran bisnes yang kita akan lalui? Apakah cabarannya? Okey, sebelum tu JM kenalkan diri. Sebelum tu tolong JM sharekan lagi video ni banyak. Semoga ianya memberi manfaat kepada orang lain. Kadang-kadang kita rasa macam alah, tak perlulah kan JM sembang kosong je kan. Tapi itu bagi kita. Tapi bila kita tekan button share dan ada orang yang melihatnya, kita tak tahu tau ayat yang mana satu yang Allah bagi, yang Allah jentikkan ke hati dia untuk mereka berubah, untuk jadi lebih baik, untuk kesedaran
kesedaran diri dia. Untuk kita pun tak tahu ayat yang mana satu. Mungkin ada banyak, mungkin beratus ayat yang JM cuba sembangkan hari ini. Mungkin ada satu, ada dua ayat yang Allah jentikkan ke hati mereka, ya, untuk mereka berubah, untuk mereka sedar. Kita tak tahu. Okay. Terima kasih Kak Ichan. Alright, so yang tu. Jadi sebelum tu JM nak kenalkan diri JM. JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki. Produk yang berasaskan garam bukit. Produk yang berasaskan garam bukit. JM mengasaskan produk garam ni dah lebih 7 tahun dan alhamdulillah di pasaran sudah ada melebihi 31 jenis produk daripada Aura Rezeki. So alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bagaimana JM memulakan perniagaan bisnes, perniagaan Aura Rezeki ni 7 tahun yang lepas? JM bermula dengan apa yang ada. JM tak ada duit yang banyak, JM tak ada tempat yang bagus, tak ada pejabat yang bagus. Tak, semuanya bermula dari apa yang ada. Sebab tu JM selalu katakan, hari ni nak buat bisnes, kalau hari ni kita nak buat bisnes tapi kita banyak alasan, kata modal tak ada, tempat tak ada, kedai tak ada, itu tak ada, ini tak ada, memanglah sampai bila pun kita tak boleh nak melangkah. Tapi sekiranya kita ambil keputusan untuk melangkah, satu langkah aja. Satu langkah itu mungkin boleh merubah kehidupan kita pun kita tak tahu. Saya newbie, baru join, baru dapat set percubaan garam tu semalam. Alhamdulillah, syukur. Alina ada siapa ya Alina? Hai Ari. Comel sokmo, terima kasih Ari. So jadi JM JM pakai apa ni? Pakai tudung Fariha. Ini pun orang bagi dan tu orang cakap tudung aku tu tengah tudung. So itulah. Pagi macam mana? Waalaikumsalam, orang Singapura. So itulah JM bermula dengan apa yang ada sahaja ya. Jadi hari ini kita kena berani untuk melangkah. Berani melangkah, berani mencuba, berani untuk kita kena berani. Seperti yang JM kongsikan semalam, dalam dunia perniagaan hari ini yang penting kita berani dan juga kita rajin. Berani dan rajin. Tapi kalau rajin sahaja, tak berani pun tak boleh juga. Tapi kalau berani sahaja, malas pun tak boleh juga. Jadi berani dan rajin adalah package untuk anda, anda buat bisnes. Anda melangkah dalam dunia bisnes anda. Kita minum dulu. Terima kasih Farhana. Berseri-seri sokmo. Ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Saya beli set yang ada 5 garam. Ya, betul. Set tu ada starter kit namanya. Starter pack. Starter pack nama dia. So kat situ ada 5 garam yang anda boleh tahu ras bau dia apa semualah, terima kasih Samura Sam. Terima kasih. Kan betul kan, kena zaman sekarang, dunia bisnes sekarang, kita perlu ada keberanian dan juga ada kerajinan. Tapi kalau berani sahaja, tak rajin pun tak boleh juga. Kena berani dan juga rajin. Berbeza dengan bisnes yang lepas. Yang lepas, bisnes lepas tu yang kena nak jumpa orang, kena face to face, macam JM selalu cakap lah kan. Pengalaman JM dalam bisnes tak lama mana pun, melebihi 18 tahun dalam dunia perniagaan. Tapi 18 tahun tu bukan kita nak megah-megah, kita ni betul, kita ni cakap apa semua betul, tak ada. JM masih lagi belajar, masih lagi buat silap korang. Masih lagi buat silap. Tanya Kak Aziz. Masih lagi buat silap bagi JM, tak apalah, bila kita silap kita tahu dan kita belajar kan. Kita jangan jadi orang yang kita dah silap tapi kita tak nak mengaku salah, lepas tu kita betul kita je. Tak boleh lah kan. Tak boleh. Biar
biar kita salah, kita salah, kita perbaiki. Sebab JM melalui pengalaman lepas lah JM banyak belajar hari ini. Banyak belajar. Kalau dulu JM orangnya yang susah sangat lah nak lead people, nak lead orang ni susah sangat. JM bukan leader yang bagus, bukan leader yang bagus. Okay, JM boleh, bonding tu boleh, macam perhubungan dengan kawan-kawan tu bagus. Tapi untuk mendidik, membimbing, untuk lead agent ke ataupun pasukan tu, JM susah kat situ. JM cakap, JM akui itulah kelemahan JM. Tapi kita belajarlah, kita belajarlah. Office buka ke sekarang? Ni dekat office lah ni sekarang, Alina. Okay, so kita belajarlah, kita belajar daripada kesilapan kita. So JM banyak belajar kat situ lah. JM banyak belajar dekat situ. Kita belajar daripada kesilapan kita, kita belajar daripada kelemahan kita. Biar kita lemah tak apa. Biar kita jadi orang yang yang nampak bodoh-bodoh tak apalah. Yang nampak bodoh-bodoh je tapi sebenarnya ilmu banyak. Macam tu lah. Biarlah kita nampak bodoh-bodoh kan. Orang cakap pumpang. Kan kita okey je. Macam tu lah. JM macam tu lah. JM macam tu. Tu tadi bila Kak Aziz kata actually kami ada meeting nanti bersama dengan Dakmi dan juga pihak media dia lah. Okey, lepas tu Kak Aziz pula hari Khamis tak ada. Lepas tu aku cakap, itulah aku ni tak adalah nak tanya-tanya soalan banyak nanti. Kan? So kalau Kak Aziz tu okey lah, dia sukalah nak tanya-tanya kan. Macam aku tak adalah, aku senyum je lah. Aku cakap, aku senyum. Tu je lah, tu JM lah sebenarnya. Tu JM. Tak apalah, aku ajak lah lelaki aku nanti meeting sekali. Sama lah juga, dia pun nanti senyum-senyum aja. Itu balik dia. Aduh, itulah kan. Jadi itulah, setiap apa pun, setiap bisnes apa pun ada cabarannya. Okey, hai, siapa ni? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Aklin. Muhammad, ya Allah, JM ni kan tak nampak kau. Mata ni tak nampak. Hai, waalaikumsalam. Okey, alright. So jadi kalau sebut pasal bisnes, cabaran bisnes, semua bisnes ada cabarannya. Ini penipu lah kalau orang kata bisnes yang dia buat tu senang. Tipu lah, mana ada bisnes senang. Masak pun susah, kan? Bukan kau beli lauk, lepas tu kau letak, kau beli sayur ni, kau beli sayur kat pasar, lepas tu kau letak je kat atas meja tu. Ingat dia boleh masak sendiri, kan? Tak boleh. Kena buat juga kan. Kena ada tindakan juga. Kalau tak ada tindakan tak bolehlah nak jadi masak tu kan. Sama juga dengan bisnes. Bila dah beli produk, ingat produk tu tengok je, lepas tu produk tu bercakap sendiri. Boleh gitu. Produk bercakap sendiri. Kan? Beli produk ni dah modal ni JM. Saya dah modal JM. Kau cakap je dah JM modal berapa? 10,000, 15,000, 12,500. Tak nak lah. Aku nak RM120 je. Okay? So lepas tu produk tu kau tengok je. Esok kau tengok lagi. Esok kau buka selak sikit. Esok kau bersih-bersihkan. Macam tu. Tak ada. Kena ada tindakan juga. Benda tu takkan berlaku dengan sendirinya. Kita dia takkan berlaku dengan sendirinya. Kita kena ada tindakan. Kita kena ada tindakan. Kita kena ada buat promosi, kita kena tunjuk gambar produk kita yang kita jual, semua kita kena buat. So bisnes ni tak senang, sahabat semua. Percayalah, tanyalah mana-mana orang yang buat bisnes, ada ke dia kata senang? Nipulah, yang scam tu lagi senang, memanglah. Jadi scammer senang, kan? Scam duit-duit orang tu senang, memanglah senang. Tu senanglah tu. Itu pun nak kena buat ayat juga, kan? Kena copywriting juga tu. Kan? So bukan senang, bukan mudah. Tapi bagi JM, okay, carilah bisnes yang nampak, yang ada produk, yang nampak physical produk tu nampak. Jangan buat bisnes yang tak nampak, yang benar-benar yang di awang-awangan, yang tak tahu benda tu ada ke tak ada, yang maya-maya tu yang benda tak ada. Jangan buat yang tu. Sebab JM dalam bisnes dah 18 tahun. Kalau kau kata aku tak pernah ada
Ya Allah, lebih daripada tu pun ada yang JM dah lalui. Tapi malaslah nak ceritakan. Sebagai sejarah kita supaya hari ni lebih berhati-hati. Kalau dulu bolehlah kan, kalau dulu bolehlah buat bisnes tu, buat bisnes ni duit tak ada. Kan, itu pun minjam-minjam dekat orang. Kan, nak buat bisnes yang tak apa-apa, yang tak nampak kan, tak nampak fizikalnya, tak nampak pun. Tu pun minjam-minjam duit orang. Sampai minjam-minjam duit orang. Kalaulah hari ni, jika pengalaman dulu JM tak ada, hari ni yang sekarang ni yang duit ada, tengah ada kan, orang datang bagi duit, orang datang bagi duit, lagilah susah kalau sekarang lah. Biarlah, alhamdulillah lah pengalaman tu. Sebab tu bila kita salah yang lepas, kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita lah. Kita jadikan pengajaran untuk kita. Waalaikumsalam. Hai Remy. Kita jadikan pengajaran untuk kita. Biar tak apa, kita salah tak apa, kita gagal tak apa, kita salah, kita gagal, kita perbaiki, insya-Allah. So cabaran bisnes banyak, macam-macam cabaran ada. Macam-macam cabaran. Dah beli produk, bagaimana nak kita jual, kita pun kena tahu juga kan. Bagaimana nak apa, kita kena rajin untuk apa? Untuk belajar tentang produk, untuk belajar tentang kebaikan produk tu. Dah belajar tentang kebaikan produk, kita dah boleh jual dah ni. Kita dah boleh jual banyak kita boleh jual. Lepas tu sampai bila kita nak tahap untuk jadi kita tahap sebagai jurujual je, kita tak nak. Kita nak jadikan bisnes kita sebagai bisnes sebagai kerjaya ataupun kerjaya profesional kita. Kita tak nak sampai bila kita nak jadi jurujual lah. Lebih baik kita jual je nasi lemak kat tepi ni kan. Jual hari-hari, jual. Orang datang beli, kita jual. Itu jual lah. So berbeza. Kalau sebut pasal bisnes, macam-macam kita perlu ada. So lepas kita dah modal, kita kena belajar produk kita. Lepas dah belajar produk, macam mana kita nak kembangkan bisnes kita. Contoh nak kembangkan bisnes kita, contoh kawan kita ada dekat Sungai Petani, macam mana kita nak kembangkan perniagaan kita dekat Sungai Petani. So kena ada ilmu juga macam mana kat situ. Lepas tu macam mana lagi dah kembangkan dengan satu kawan kita dekat Sungai Petani tu. So daripada kawan kita ni, macam mana kita nak bimbing dia, macam mana kita nak bimbing rangkaian dia. So kita kena tahu juga. Sebab tu kena rajin. Dalam bisnes kena rajin. Dalam bisnes ni kita tak boleh nak sendiri-sendiri tau. Kita tak boleh nak sendiri-sendiri. So jadi kita perlu menjayakan orang lain, baru kita turut berjaya. Kita kena jayakan orang lain, kita kena jayakan rangkaian kita. Tengok dia nak income berapa, kena tunjukkan cara bagaimana dia nak dapatkan income. Kena tunjukkan cara. Kalau dia kata, okey JM, saya nak income 3,000 je untuk duit tambahan. Saya pun sekarang ni bekerja, saya buat part time aja, nak 3,000 saja. So macam mana? Kena tunjukkan cara macam mana nak buat 3,000 tu. Macam mana nak buat 1,000 tu untuk duit tambahan tu, macam mana nak buat. So kita kena tunjukkan. So daripada situ kita ada, semakin lama semakin berkembang, tanggungjawab pun semakin lama semakin banyak. So bukan mudah. Semakin banyak kita berurusan dengan orang, semakin banyaklah perangai-perangai yang kita kenal pasti. Ada yang mudah merajuk, ada yang nak diberi perhatian, ada yang minta diberi perhatian, ada yang kata pilih kasih, ada yang kata semua ada. Tapi kita nak layan semua, tak payahlah. Kan, kita nak layan semua, tak payahlah. Kan, kita buat mana yang kita boleh buat. Kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang dalam perniagaan ni. Bila sebut pasal bisnes ni JM, kena cari-cari orang ke, kena cari-cari ejen ke. Habis tu kau nak jual dengan siapa? Kucing. Kan? Habis tu kau nak jual dengan siapa? Lembu, kambing. Mestilah dengan orang. Kan? Apa takut sangat buat bisnes cari orang? Memanglah kita kena cari orang. Habis tu kita nak cari siapa? Siapa nak beli produk kita? Kan? Mestilah cari orang. Takut sangat suruh cari orang. Kan? Takut sangat suruh cari orang. Kalau tak nak cari orang, tapi kena cari orang juga.
Sebab kita nak jual dengan siapa? Kita nak jual dengan orang lah. Kita nak promote dengan siapa? Kita nak promote dengan orang lah. Tapi kalau produk tu bagus, insya-Allah orang akan cari kita. InsyaAllah orang akan cari kita. Alhamdulillah pengalaman JM dalam membina Aura Rezeki ni pada tahun 2015. Masa tu jutaan ringgit juga tahun pertama JM buat. Hanya menjual garam sahaja, hanya berkongsi manfaatnya garam sahaja. Baju JM cantik, terima kasih. Baju JM cantik, terima kasih. Ya, cantik kan. Okey, so jadi Bagaimana JM ketika itu buat bisnes masa tu ramai orang cari lah. Ramai orang cari bila produk kita bagus betul dan kita pula ikhlas dan jujur dalam memberi manfaat ataupun dalam kita kongsikan kebaikan produk kita dengan jangan di overclaim. JM paling tak suka kalau overclaim. Engkau kalau mandi garam ni rezekinya banyak. Takut JM. Kan macamlah garam tu Tuhan kan. Jangan. Korang jangan buat macam tu nanti aku yang susah. Aku yang susah nanti. Tak boleh macam tu Mandi garam, asbabnya mandi garam mengikut khasiatnya ataupun saintifiknya garam ni, dia boleh menaturalkan balik emosi kita yang resah, gelisah, gundah, gulana, yang hilang keyakinan diri, hilang semangat diri. Dia boleh memulihkan. Asbabnya garam, dia boleh memulihkan semangat yang tu tadi. Ya Allah, sahabat-sahabat semua dengan keadaan yang sekarang, COVID-19, pandemik, MCO sebagainya, semua ni lah, semua samalah tu kan. Apa yang mereka rasa dekat luar sana, JM telah lalui pada tahun 2014. Yang mana hilang semangatnya, keyakinan diri tak ada, hutangnya banyak, tidur tak boleh tidur malam, pusing sana, pusing sini. Sekejap lagi bank dah telefon, kejap lagi itu dah telefon, kejap lagi ini dah telefon. Allahu Akbar, tak boleh nak aman hidup ketika itu. JM faham sangat apa yang dialami oleh orang-orang sekarang yang mana dengan kehilangan kerja disebabkan pandemik ni, disebabkan COVID ni, kehilangan kerja, ada yang gaji pun separuh bulan dan macam-macam lagi. JM faham sangat keadaannya tu. Tapi kita ni kita tak boleh nak bagi. Berapa banyak kita nak bagi duit, berapa banyak kita nak bagi barang dapur dekat orang, berapa banyak kita nak bagi. Berapa banyak kita nak bersedekah ni, nak bagi, nak tolong orang. Berapa banyak? Kita tak mampu nak buat tu semua. Kita tak mampu nak buat tu semua. Apa yang kita boleh buat macam ni lah. Kita boleh kongsikan kebaikan garam ni dulu. Okey, bagi dia orang tu reda dulu. Emosinya bagi stabil dulu. Bila emosinya stabil, insya-Allah dia akan boleh fikir dengan bagusnya. Bila fikir dengan bagusnya, insya-Allah dia boleh rancang kehidupannya. Bila dia dah rancang kehidupannya, insya-Allah dia dah nampak jalan apa yang dia perlu buat. Itulah JM pada tahun 2014. Pada tahun 2014. Asbabnya garam ni lah. Ketika itu JM cari garam, JM cari penawar untuk diri, JM cari garam dan JM dapat penawar atas izin Allah. Asbabnya garam, alhamdulillah JM dapat semangat balik JM. Semangat ni penting sahabat semua. Semangat ni sangat penting. Sebab apa? Sebab semangat ni yang akan drive kita ke arah apa yang kita nak dapatkan tu. Tapi jika semangatnya tak ada hari ini, jika semangatnya tak ada hari ini, semangatnya tak ada hari ini, tak ada semangat hari ini, jadi kita tak boleh nak lakukan. Macam JM selalu cakap, walaupun hari ni selori datang produk tu, tak payah kita keluar modal. Engkau tolong jual je, tapi tak ada semangat, tak boleh jual. Walaupun produk tu percuma, walaupun tak ada keluarkan modal, tapi semangatnya tak ada, kita tak boleh nak lakukan. Jadi semangat ni sangat-sangat penting. Sebab tu JM sangat-sangat suka berkongsi, mewar-warkan. Amalkanlah mandi garam ni, amalkanlah mandi garam. Bukan sebab JM nak jual pasal garam ni, bukan. Tapi ya Allah, JM dah rasai, dan JM yakin dan percaya
sejak 2015 sampai hari ini ramai sahabat-sahabat JM yang mengamalkan garam. Sampai hari ini daripada 2015 lagi, antara ramai sangat, dah beratus ribu lah. Beratus ribu orang lah yang dah dapat rasa garam ni. Alhamdulillah. Jadi kejayaan seseorang itu bukannya diukur dengan berapa banyak kereta dekat depan rumah yang dia ada. Kejayaan seseorang itu bukan diukur berapa besar rumah dia, berapa banyak duit dia. Bukan. Anda sebenarnya semua dah berjaya dah. Dah berjaya apa? Dah berjaya untuk memulihkan semangat sahabat-sahabat anda tu daripada gundah gulana, daripada serabut jiwa dia, daripada serabut fikiran dia, berasa tenang. Bila mereka berasa tenang, mereka boleh berfikir. Bila mereka boleh berfikir dan mereka boleh teruskan perjalanan kehidupan mereka. Itu adalah satu kejayaan. Ya Allah. Serius JM tahu mesti antara anda rasa yang tu. Mesti di antara anda yang mana yang dah sharing pasal garam ni, mesti ada di antara sahabat-sahabat kita ataupun kenalan-kenalan kita ataupun customer kita, dia cakap macam ni. Terima kasih JM sebab keluarkan garam ni. Akak tak tahu kenapa. Asbab akak amalkan garam ni, akak semangat sangat. Kalau ikutkan, ya Allah, akak rasa akak dah tak ada dah. Akak dah rasa macam apa? Rasa macam tak ada kehidupan dah. Tak ada kehidupan. Tapi alhamdulillah JM, atas asbab JM keluarkan produk ni, atas asbab JM keluarkan produk ni, ya Allah, akak dapat rasakan ramai sangat. Cuma JM kadang-kadang ni malas nak cakap. Sebab bukan apa, malah nak cakap ni nanti korang kata JM lebih-lebih pula kan. Tapi itulah yang JM dah rasa. JM dah rasa pada tahun 2014, JM dah rasa sama. JM lah orang yang macam tu juga ketika itu. Sebab tu JM hari ni bersungguh-sungguh untuk menyebarkan khasiatnya produk garam ni. Produk garam Aura Rezeki yang ada dekat belakang JM ni. JM bersungguh-sungguh. JM bersungguh-sungguh. Bukan apa, sebab ramai jiwa-jiwa yang ada dekat luar sana, ya Allah. Kita tak nampak tau masalah orang ni, kita tak nampak. Kita tak nampak masalah orang. Dia senyum, kita senyum. Dia tengok kita tengok dia. Tapi dalaman dia bergelora, kita tak tahu. Kita tak tahu, kita rasa kita sama je. Tadi kita meeting dengan Dami dan dia kata apa? Terima kasih JM. Dia kata dengan projek Maulidur Rasul ni JM, sebenarnya kita dah tolong 8 keluarga. 8 keluarga tu daripada industri muzik. Okay. So untuk mengetahui you all, Dakmi ni adalah penyanyi nasyid terkenal. Telah dinobatkan beberapa kali sebagai penyanyi terkenal dalam lagu yang tu juara nasyid terbaik tu Tangis Sebatang Tamar. Lagu yang terbaik tu adalah lagu Tangisan Sebatang Tamar. Kalau nasyid lagu nasyid lah. So Dakmi. Jadi Dakmi bagi tahu tadi, dia kata alhamdulillah JM melalui projek kita ni Maulidur Rasul, kita bantu 8 keluarga yang terkesan dengan pandemik ni. 8 orang tu adalah pemuzik semuanya. Allahu Akbar. Jadi nampak tak? Kejayaan orang tu bukan diukur dengan berapa kereta yang banyak, berapa rumah yang besar, berapa duit yang ada. Kejayaan seseorang itu macam ni lah. Dapat membantu, dapat menambah baik nilai orang lain. Inilah kejayaan. Kejayaan ni bukan sebabkan nak tunjuk bukan orang yang tunjuk kereta Mercedes, BMW. Itu bukan, itu ke tanda orang berjaya? Taklah. Itu bank punya. Bank punya. Kita bayar kat bank juga kan? Belum lagi. Tak ada, bukan berjaya. Jangan kata orang yang naik Mercedes, orang naik BMW tu orang yang berjaya. Tak ada. Kena bayar juga sebulan. Kena bayar juga sebulan kat bank. Yang berjaya sebenarnya yang macam kita ni.
yang dapat menambah baik nilai orang, dapat menambah baik kehidupan orang. Inilah kejayaan. Inilah kejayaan korang. Bukan yang tu tadi, bukan berapa banyak duit banyak, berapa kereta banyak dekat depan rumah, berapa rumah besarnya rumah tu, bukan. Bukan berapa bajunya cantik, bagnya LV ke Dior ke, bukan. Itu bukan. Yang berjaya hari ni, inilah kita ni lah. Yang dapat menambah baik nilai kehidupan orang lain. Dapat menambah baik nilai kehidupan orang lain. Daripada fikirannya serabut, daripada duitnya tak ada. JM ingat lagi. Kita punya masa sokis Mas Rina. Nak bagi mak duit pun RM100 pun susah ketika itu. Susah ketika itu. Tapi alhamdulillah, melalui asbabnya JM, melalui asbabnya Aura Rezeki. Ya Allah JM, setiap kali kan JM saya balik kampung JM, mesti saya bagi duit mak banyak. Sampai kan mak kata apa? Asyik bagi mak duit je. Itu yang berlaku pada JM tahun 2015. Ketika Allah uji JM 2014, dan Allah gantikan balik 2015 Aura Rezeki ni, alhamdulillah. Macam itulah mak JM, arwah mak JM cakap. Tapi JM sangat-sangat berpuas hatilah sebab ketika JM maksudnya JM dapat membahagiakan mak lah. Sebelum mak meninggal, JM dapat membahagiakan mak ketika itu. Setiap kali balik salam saya ada duit banyak lah. Macam tu lah. Mak nak apa, masa tu JM ingat lagi. Yelah, duit banyak kan. Sebab akaun masa tu tak ada orang jaga. Okay, so suka hati beli. Jadi JM dapatlah beli barang kemas mak kan. Masa tu 23,000 ke 25,000 sekali beli tu. Ya Allah, memang tak tahulah. Dan mak dan bapak JM memang tak pernah merasa pegang duit banyak-banyak lah. Macam tu. Tapi itulah yang itulah sebenarnya big why JM nak bagi dia orang rasa pegang duit banyak tu macam mana. JM nak bagi rasa masa tu lantai rumah ni simen biasa je. Tapi JM boleh faham tahu keadaan dia. Jadi kita ni sebenarnya kita kena letakkan diri kita. Kita kena letakkan diri kita dekat dia tu tadi. Maksudnya kalau emak tu tadi, kita kena letakkan diri kita emak ni. Kalau emak ni kan, emak mesti dia teringin, lantai dia ada mozaik yang licin, mesti dia teringin, rumahnya ada aircon. Walaupun orang tua ni kan dia tak suka aircon, nanti badan dia sakit-sakit kan. Tapi itu keinginan. Macam yang JM pernah sembang sebelum ni, bapak JM beli apa? Beli mesin parut kelapa tu. Kau bayangkan beli mesin parut kelapa tahun 2000 berapa dia beli? Tahun 2016 ke 2017 lah dia baru beli. Sedangkan parut kelapa tu orang dulu lagi dah guna. So bila JM balik, parut kelapa siapa punya ni pak? Parut kelapa tu kan parut kelapa yang 4 segi tu, yang macam tu kan. Sebab dulu zaman JM zaman masa JM kecil, kami memang susah. Kami memang susah ambil kelapa, yang kelapa-kelapa jatuh tu, buka sendiri kulit dia, kopek dan pergi ke rumah jiran. Rumah jiran lah yang ada mesin tu, kita bayar berapa sen lah, bayarlah untuk dia parutkan. Untuk dia parutkan tu. So bayangkan keinginan bapak ketika itu, mestilah dia teringin kan nak benda tu, nak mesin parut tu, tapi tak dapat. Tapi bila dia ada duit kan, bila JM balik, pak ni mesin parut siapa ni pak? Alah bapak punya, bapak teringin. Nampak? Allahu Akbar, teringin korang. Teringin. Jadi korang ni buat bisnes jangan main-main. Jangan main-main buat bisnes. Buat bisnes sampai jadi. Buat bisnes sampai bagi rasa dekat mak ayah kita. Kita tak payahlah fikir orang lain. Buat bisnes nak bagi orang, nak sedekah ke orang, nak sedekah itu, sedekah kat masjid, sedekah kat... Tak payah. Tak payah fikir yang tu. Sedekah kita ni pada mak ayah kita dulu ni. Pada mak ayah kita dulu, adik-beradik kita dulu. Ini yang kena dulukan. Kita tak payah nak tengok darah daging yang bukan darah daging kita. Tak payah. Ini cakap terus terang. Kalau dah macam JM nanti bolehlah kan. Yang tak kenal pun bolehlah. Bolehlah kita bantu.
Oh, okey. Mak doa, mak banyak-banyak. So macam tu, jadi itulah, buat bisnes ni kena betul-betul. Korang buat bisnes main-main. Main-main. Ni semua orang-orang aura rezeki ni. Dah daftar ke belum malam ni kerja kelas? RM30 je. RM30. Aku tak nak je duit kau RM30. Tapi JM nak komitmen tu. RM30. Daftarlah. Untuk perniagaan kita sendiri. Kan? Keinginan kita banyak. Impian kita banyak. Tapi tindakan kita tak selari dengan impian kita. Tindakan kita tak selari dengan matlamat kita. Macam mana? Macam mana tu? Kenalah. Tindakan tu kena selari dengan impian kita. Kena selari dengan matlamat kita. Ya Allah, JM bukannya nak bebel tau, bukan. Tapi korang ni sangat-sangat macam santai-santai aja. Mungkin dah banyak duit kot korang ni. Mungkinlah. Tapi ada juga yang Facebook ni, yang PMJM, yang susah sangat. Saya tak tahu puan nak pinjam duit dekat siapa lagi. Saya cuma nampak puan aja. Pun ada juga. Tapi JM tak boleh nak bagi semua orang yang PM tu. Dia cakap terus terang. Merayu macam mana sekalipun. Ya Allah, kau bayangkan kalau orang macam aku ni, kalau sehari yang PM tu 10 orang, seorang minta 200, macam mana? Kan? Memanglah ada duit. Tapi kita nak bagi pun, adalah pada-pada juga kan? Pada-padalah juga kan? So itulah. Jadi korang buatlah betul-betul. Buat bisnes betul-betul. Jangan main-main. Buat bisnes sampai kita boleh rasa apa yang kita nak. Buat bisnes sampai kita boleh pilih apa yang kita nak makan. Sampai kita boleh pilih apa yang kita nak beli. Sampai kita boleh tunjuk. Macam tu. Macam tu lah buat bisnes. Ini buat bisnes korang main-main. Main-main je. Main-main sangat. Mudah sangat selesa. Dah dapat jual 2 cukuplah hari ni. Cukuplah dapat jual 2 hari ni. Janganlah macam tu. Kan? Kita tengoklah mak ayah kita lah. Apa yang kita dah bagi yang terbaik untuk mereka. Tak payah tanya banyak-banyak lah. Cuba tengok mak ayah kita. Mana yang tak ada mak ayah kan? Cuba tengok adik-beradik kita. Adik-beradik kita. Tak apalah yang tak ada mak ayah tu, tak apalah. Benda dah lepas kan? Benda dah lepas dah. Ni kita tengok ni. Sekurang-kurangnya bila kita ada lebih kan, kita bagilah adik-beradik kita. Tak kisahlah RM50 ke. Tak pun kita hantarlah makanan. Kan? Nasi ambeng ke hari ni untuk tengah hari. Yang nak hantar kat JM pun boleh juga. Hello, yang nak hantar kat JM pun boleh juga. Nasi ambeng boleh, mi kari boleh, laksa Johor boleh, laksam boleh, kan? Tekan je Food Panda. Nak alamat nanti kita boleh bagi. Saja gurau. Gurau. So itulah jadi okeylah. JM pun dah bebel banyak sangat dah, 12.30 dah. Okey, jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan JM. Minta maaf JM bukan bermaksud nak bukan bermaksud lah nak apa ni, ialah nak membebel-bebel dengan korang. Bukan, tak ada maksud tu pun. JM hari ni bercakap melalui pengalaman JM sendiri. Melalui pengalaman JM sendiri, sakit, bangun, jatuh, bangun ni semua. 18 tahun dalam dunia perniagaan. So macam-macam JM dah lalui. Tapi Alhamdulillah JM sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur adanya korang semua yang menyokong JM hari ni. Terima kasih banyak-banyak. JM doakan semoga rezeki anda berlimpahan hendaknya melalui pintunya bisnes yang anda sedang lakukan hari ini, insya-Allah. Jadi JM sentiasa mendoakan anda, sentiasa mendoakan anda. JM sentiasa, kita sama-samalah doa mendoakan. Sebab apa? Sebab doa yang sama Allah akan bagi, malaikat akan bagi kepada kita, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan JM. Sekali lagi JM nak ingatkan, pre-order untuk Maulidur Rasul Box telah dibuka. Harganya hanya tak mahal pun. Alhamdulillah. So dekat situ ada 10 zikir baru tau, yang baru
yang baru di production tau. Bukannya ambil cedok-cedok kat YouTube tu, bukan. Yang baru, yang belum ada lagi di YouTube, belum ada lagi kat mana-mana channel, belum rasmi lagi. Kita akan lancarkan insya-Allah pada 19 hari bulan nanti sempena Maulidur Rasul. Ya, insya-Allah. Jadi jumpa lagi semua. Okey, kelas malam ni tolong yang serius, tolong. Jumpa malam ni dalam kelas kita malam ni bagaimana nak membina dan membentuk rangkaian, mengembangkan rangkaian secara berkesan malam ni. Kita bisnes hari ni, bisnes ramai-ramai, bukan bisnes sendiri. Kalau bisnes sendiri goreng pisang je kat tepi jalan tu. Okey semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye semua. Bye bye Normala. Jumpa lagi semua. Bye. Minum kopi.